Bab ke-24, berwudu tiga kali, yakni dengan membasuh setiap anggota wudu yang perlu dibasuh lah. Maksudnya di sini tiga kali. Imam Bukhari dengan isnadnya meriwayatkan daripada Umran, hamba bebasan Uthman. Beliau memberitahu bahawa beliau telah melihat Uthman bin Affan meminta bekas air dan menuangkan air ke atas dua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh kedua belah tangannya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bekas itu, lalu berkumur dan beristinthar, yakni menghembuskan air keluar dari hidung setelah mengisap air itu ke dalamnya. Kemudian beliau membasuh muka 3 kali dan kedua belah tangannya hingga ke siku 3 kali. Setelah itu beliau menyapu kepala, kemudian membasuh pula kedua belah kakinya hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Setelah selesai semua yang tersebut itu dilakukannya, barulah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan dia tidak berbicara dengan dirinya di dalam 2 rakaat itu, niscaya akan diampunkan dosanya yang lalu. Diriwayatkan daripada Ibrahim, ujarnya Salih bin Kaisan berkata, Ibnu Syihab mengatakan, akan tetapi Urwah meriwayatkan daripada Humran, yakni dengan lafaz, setelah Uthman selesai berwudu, beliau berkata, maukah kamu aku ceritakan kepadamu satu hadis? Kalaulah tidak kerana adanya satu ayat di dalam Al-Quran, tentu saya tidak akan menceritakannya, yaitu saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak berwudu seseorang dengan sempurna lalu dia bersembahyang, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya di antara sembahyang yang dikerjakannya itu dengan sembahyang berikutnya. Urwah berkata, ayat yang beliau maksudkan itu ialah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Bab ke-25, menghembus keluar air dari dalam hidung setelah menghisap ke dalamnya ketika berwudu. Uthman, Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, barang siapa berwudu maka hendaklah dia menghembus keluar air dari dalam hidung, dan barang siapa menggunakan anak batu, yakni untuk beristinja, maka hendaklah dia mengganjilkan bilangan anak batu itu. Bab ke-26, menggunakan anak batu untuk istinja dengan bilangan ganjil. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berwudu, maka hendaklah dia memasukkan ke dalam hidungnya air lalu menghembuskannya keluar, dan sesiapa yang menggunakan anak batu untuk beristinja, maka hendaklah dia menggunakannya dengan bilangan ganjil. Sesiapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu, kerana seseorang daripada kamu tidak mengetahui di mana telah bermalam tangannya. Bab ke-27, membasuh kedua belah kaki dan tidak boleh menyapu kedua-duanya. Yani hanya menyapu kedua-duanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW telah ketinggalan di belakang kami dalam satu perjalanan. Kemudian beliau sempat mendapatkan kami ketika kami telah kesempitan waktu untuk bersembahyang asar. Kami mengambil air sembahyang dengan hanya menyapu kaki-kaki kami. Lantas Rasulullah SAW berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya,
Dia menyeru kami yang tinggi, dengan setinggi-tinggi suaranya yang tinggi itu sudah lebih tu. Dia menyeru kami kecelakaan berupa api neraka untuk tuan-tuan tumit, yakni yang tidak membasuh dengan sempurna kedua belah kakinya ketika mengambil air sembahyang. Dua atau tiga kali. Yang ini baginda sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, dua atau tiga kali. Bab ke-28, berkumur-kumur dalam berwudu. Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Humran, hamba bebasan Uthman bin Affan, bahawa dia melihat Uthman meminta air untuk berwudu. Lalu beliau menuangkan air daripada bekas berkenaan ke atas kedua tangan, ke atas dua tangannya. Beliau membasuh kedua belah tangannya 3 kali, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu itu, lalu mencedoknya dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung lalu menghembuskannya keluar. Kemudian beliau membasuh muka 3 kali dan tangan hingga ke siku 3 kali. Setelah itu beliau menyapu di kepala, menyapu air di kepala, lalu membasuh setiap kakinya 3 kali. Selepas melakukan semua itu beliau berkata, saya melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan baginda bersabda, sesiapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan dia tidak berbicara dengan dirinya, niscaya Allah mengampunkan dosanya yang lalu. Nah, itu beberapa bab yang kita baca saat ni. Yang kita baca mula-mula tadi, bab berwudu 3 kali adalah sambungan kepada bab sebelum ni. Mula-mula sekali duk cerita pasal bab wudu, lepas tu pergi kepada istinja, buang air ke apa adabnya, lepas tu balik semula kepada wudu. Mula-mulanya dia start dengan wudu sekali-sekali, lepas tu wudu 2 kali, lepas tu hari ni wudu 3 kali. Wudu 3 kali. Begitulah caranya Imam Bukhari buat. Tapi pelik juga Imam Bukhari ni kan. Lepas pada bab ni dia buat bab lain pula. Lepas pada bab ni tak apalah, air semaya lagi, tapi tertib air semaya tu kocah. Lepas pada tu bab ke-26 tu istijmar dengan bilangan ganjil, yang ini menggunakan anak batu untuk istinja pula. Lepas tu pergi kepada basuh kaki, daripada isap air ke hidung, senggan di situ dengan istijmar. Lepas tu basuh kaki pula, basuh kaki selalu. Lepas tu pergi bab yang ke-28, berkumur, bau berkumur. Itu cara dia buat. Lepas tu seterusnya kita tak baca dah, berhenti sekat tu saja. Jadi cara Imam Bukhari buat ini memanglah pelik. Kepada setengah-setengah ulama, dia kata Imam Bukhari ni sebenarnya maksud dia ialah nak menyatakan hadis yang sahih, menepati syarat dia, itu je. Tu je maksud dia nya. Hadis sahih menepati syarat dia. Mana hadis yang tinggilah, di taraf kesahihannya itu tinggi. Sekat tu je dia, tak ada maksud lain. Dari segi tertib dia ni nampak tak teratur. Tak teratur. Bahkan ada yang lain pula kata dia tak dah susun molek. Seperti yang kita selalu sudah jumpa dah sebelum pada ni pun, bukan sekali, banyak kali dah jumpa. Tapi lagu ni sokmo, siapa akhir dia nak kata dia tak dah nak semak semula dak. Banyak tahun lepas pada dia tulis ni, dia mengajar ke apa, lagu tu dia dah tidak supaya Imam Muslim mati tak dah nak tulis tajuk tu. Dia dah tulis tajuk. Jadi ramailah ulama-ulama lain pensyarah kepada kitab Bukhari ini tidak setuju dengan pendapat-pendapat tadi. Mereka mengatakan bahkan ada maksud ni, Imam Bukhari buat gini, dia ada maksud dia sendiri. Tu situlah kita nak tahu fiqh Bukhari ni, di situlah.
Nak tahu Imam Bukhari sebagai seorang mujtahid, seorang faqih yang mujtahid, bukan sahaja alim dalam bidang hadis, tapi dalam bidang fiqh. Dia ni seorang mujtahid yang tersendiri, bebas. Bukan mujtahid ni kalau kita belajar dalam usul fiqh kan banyak peringkatnya. Ada mujtahid tarjih, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid tarjih, macam-macam ada mujtahid. Macam Imam Nawawi tu mujtahid juga, tapi mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'iyah. Dia Imam Bukhari ni tak, dia serupa dengan Imam Syafi'i, itulah kedudukan mujtahid mutlak orang panggil. Serupa dengan Imam Malik, serupa dengan Imam Abu Hanifah kedudukan. Nak tahu setara mana fiqh dia tu, dan dia ni mempunyai fiqh dan ijtihad yang tersendiri, tengok dalam kitab dia ni. Yang ulama-ulama lain tahu boleh kata dia ni mujtahid mutlak pun orang tengok daripada kitab dia ni lah. Itulah yang perlu kita tengok. Wuduk tiga kali. Tak apalah, hak ni sambungan kepada hak dulu. Imam Bukhari nak cerita mula-mula start bab ni, dia mari ayat Quran. Jadi ayat Quran tu suruh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Tu je ayat Qurannya, hak sebutnya. Jadi bila ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah ni sekurang-kurang kita melaksanakan perintah itu, ayat itu apabila kita buat sekali, sudah tertunai tu. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Bila Tuhan kata basuh muka, dia tak ayat apa kali. Mana sekurang-kurangnya baru tertunai apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila basuh sekali. Itu maksud. Bila Tuhan kata pergi haji, berapa kali dia tak ayat? Mana sekurang-kurangnya sekali. Hak tu lah hak wajib. Kalau tak buat hak tu tak jadi, tak lepas. Sebab sudah jadi wajib. Tuntutan itu makna wajib. Kepada orang yang nak semayang ataupun lain-lain yang memerlukan air semayang tu, dia kena ada air semayang. Jadi air semayang tu, basuh tu ayat dah dalam Quran, tapi kali, berapa kali itu tak ayat. Kalau kita perhati, ni Imam Bukhari nak cerita, kalau kita perhati kepada perintah-perintah ni mengikut dari segi kaedah yang dapat disimpulkan, sekurang-kurangnya sekali. Itulah yang wajib. Lepas tu dia kata 2 kali ambil air semayang, menunjukkan boleh juga. Sebab Nabi ada buat gitu. Dan 3 kali. Ni dia nak cerita hak 3 kali ni memang boleh buat juga, dan inilah yang paling afdal, paling baik, paling utama. Selain daripada Nabi SAW sendiri ambil wuduk 3 kali, selalunya ambil wuduk dengan basuh 3 kali. Selain daripada itu, Imam Bukhari nak cerita hak 3 kali ni bukan hak wajib. Begitu juga hak 2 kali, tetapi ini adalah hak sunnah. Hak wajibnya sekali. Hak wajibnya sekali. Maknanya kalau dalam keadaan kita kurang air ke, ataupun kita nak cepat lah, kita boleh ambil air semayang sekali-sekali. Boleh. Sudah tertunai dah. Sudah kita ambil air semayang dah, orang panggil sah dah. Tapi kalau nak lebih molek lagi, buatlah seperti yang tersebut dalam bab-bab ini, 2 kali atau 3 kali. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi SAW selalu menyuruh kita isbaril wudu, yakni menyempurnakan wudu. Wudu itu lebih sempurna dengan kita beberapa kali membasuh anggota-anggota air semayang tu. Itu dia nak cerita sini. Tak apalah. Dia pun buat mari hadis Uthman yang diriwayatkan oleh hamba bebasannya, maula, hamba bebasan. Di sini tak ada sebut maula, tapi dalam riwayat yang kedua yang kita baca tadi, bab komo tu ada sebut maula. Maula tu makna hamba yang dibebaskan oleh Sayyidina Uthman. Asalnya hamba dia, lepas tu dibebaskan. Bebaskan itu maknanya dia tidak jual lah, buat kebajikan lah kira-kiranya pada masa tu. Sebab ada hamba, kebajikan ni besar benar, dah tak boleh gurau-gurau. Gurau apa jadi? Sebab cerah jugalah, sebab menikah juga. Jadi merdeka hamba ni pun kalau gurau walau-walau pun jadi. Setara tu. Pada masa tu ada hamba ramai, jadi hamba ni susahlah, macam-macam lah cara dia nak merdeka tu, macam-macam lah cara. Kita tidak nak bincang tu sini.
Cara mukatabnya, mudabbarnya, macam-macam lah istilah dia tu. Yang kita nak cerita di sini, petua besar lah kalau seseorang tu, hamba tu dibebas secara percuma gitu. Tak kena bayar apa-apa, tak kena nanti aku mati dulu apa, tak kena, bebas. Dan orang yang membebaskan hamba dia ni, maknanya orang yang melakukan kebajikan yang besar. Sebab apa? Mahal hamba-hamba ni, rega dia ni. Kalau nak kira nak piti, boleh lah. Sayyidina Uthman banyak selain daripada dia buat kebajikan-kebajikan yang lain untuk Islam, dia membebaskan hamba yang ramai juga. Sebab dia orang kaya, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni menantu Nabi SAW, dua orang anak Nabi. Menikah dengan dia. Lepas mati yang kedua tu, Nabi SAW kata kalau ada anak lagi, dia nak bui lagi kepada Uthman. Begitu tinggi kedudukan Sayyidina Uthman itu. Bahkan setelah Sayyidina Uthman ni menyiapkan tentera, orang panggil Jaishul Usrah, peperangan Tabuk tu, Sayyidina Uthman mana tak cukup kakah peralatan perang, dia lah yang beli, siapkan hak mana nak pergi perang tu dengan kudanya, dengan senjatanya, sehingga boleh pergi perang. Dia dan Nabi SAW kata selepas tu, la yadurru Uthman ma amila ba'dal yawm. Tak apa dah Uthman lepas pada ni, kalau dia buat gapo pun tak apa dah, tidak akan menjejaskan kedudukannya. Tu Nabi SAW kata, lepas pada ni kalau dia buat salah lah, katakanlah ada, tidak akan menjejas kedudukan dia. Sebab apa? Begitu banyak jasa dia. Ketika orang Islam dahaga air, tak ada air, ekonominya dipegang oleh orang Yahudi di Madinah, Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang ahli dalam perniagaan ini akhirnya beli telaga tu. Sayyidina Uthman beli telaga. Jadi orang Islam tak payah beli dah, tak payah bergantung dah dengan orang Yahudi selepas pada tu. Sayyidina Uthman juga. Itu besar jasa dia. Besar sangat jasa dia. Hamba dia Humran kata, dia tengok Sayyidina Uthman minta bekah air. Minta bekah air, dia nak buat ambil air semaya lah, nak tunjuk. Dia pun ambil air tu, dia cuah. Cuah atas dua tapak tangan dia. Cuah, dia pun basuh. Basuh 3 kali dia basuh. Lepas pada basuh tu, dia pun bekas kecil lah, dia pun ambil air, ambil dengan tangan dia tu lah, cebok air hok dalam bekas tadi. Famadmada, dia pun komo. Lepas pada tu ambil air pula, cebok pula, dia isap air ke hidung. Lepas pada tu dia basuh muka dia pula 3 kali, dan tangan dia hingga ke siku 3 kali. Lepas tu dia sapu kepala dia dan basuh 3 kali. Gitulah cara dia ambil air sembahyang. Imam Bukhari tahu cara tu, tertibnya lagu mana. Basuh tangan dulu, komo, isap air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Itu tertib biasa. Tapi tajuk dia tidak buat lagu tu. Dia tahu hadis ni. Hadis ni mendapati syarat dia tinggi, tertib tu. Tapi cara dia susun bab wuduk ni tidak mengikut hadis ni. Apa sebab? Dia ada lah tu. Tak apalah, kita tengok sini dulu. Lepas pada dia ambil air semaya semua tu, dia pun kata, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang ambil air semaya, supaya air semaya aku ni, lepas tu dia bersemaya 2 rakaat, dengan tidak dia berbicara dengan dirinya, nescaya akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu Imam Bukhari kata, Ibrahim kata, sebab Imam Bukhari ambil hadis ni daripada Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi. Dia tu ambil daripada Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim itulah maksud Imam Bukhari. Wa an Ibrahim, dan diriwayatkan daripada Ibrahim katanya, Salih bin Kaisan berkata. Ibrahim ni selain daripada dia mengambil terus daripada Ibnu Syihab, dia juga mengambil daripada Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan kata, Ibnu Syihab kata Urwah yang menceritakan hadis ni. Hak ni Ibnu Syihab ambil daripada Atha bin Yazid. Hak sini Imam Bukhari tambah soal lagi. Dia kata hak Zuhri ambil daripada Urwah, dalam tu Urwah ada cerita. Dia ambil daripada Humran,
bila Sayyidina Uthman selesai ambil air sembahyang tu, Sayyidina Uthman pun kata, "Menakkah aku nak cerita ke kamu satu hadis? Kalau tidak sabit kerana satu ayat Quran ni ada, aku tak cerita kepada kamu." Apa dia? Dia pun royak lah, iaitu sesiapa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ambil air sembahyang dengan mengelokkan air sembahyangnya, lepas tu dia sembahyang, akan diampunkan dosa di antara dia dengan sembahyang hak berikut, sehingga dia mengerjakan sembahyang itu. Urwah pun kata ayat tu ialah ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Tu dia nak cerita kepada dia ni, kita bahas hak ni dulu. Hak ni dulu dia nak ceritanya. Ibnu Syihab ambil daripada dua orang tok guru ni, Ibnu Syihab, iaitu yang pertamanya Atha bin Yazid. Dalam riwayat hak Atha tu, dia ambil daripada Atha tu, tak ada sebut ni ayat ni, tak ada sebut. Sayyidina Uthman tak ada kata aku nak cerita satu hadis, kalau tidak sabit satu ayat ni aku tak cerita ke kamu. Lepas tu dia pun bacalah. Itu tak ada dalam riwayat hak daripada Atha. Tapi riwayat hak Ibnu Syihab ambil daripada Urwah ada sebut ni. Kedua-duanya boleh pakai. Dia sebab perawi ni kadang-kadang dia meringkaskan cerita. Dia meringkaskan cerita. Bahkan dalam riwayat Malik, Imam Malik pula, dia ada sebut ayat yang Sayyidina Uthman baca ni bukan hak ni, tetapi ayat lain. Kerana ayat tu buat ada ayat tu lah, kira-kiranya dia cerita hadis ni, kalau tidak dia tak cerita. Gapo dia ayat tu? Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Tu ayatnya, bukan ayat ni. Semuanya betul berlaku, boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Dan Sayyidina Uthman ada kata berlaku. Tak apalah. Basuh 3 kali. Ya, Sayyidina Uthman kata begitu, kalau tidak sabit ada satu ayat ni, buat apa? Mana ayat ini, kalau ayat hak ni, hak dalam ni, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, maka kesesuaiannya lagu mana? Dia tahu satu hadis daripada Nabi SAW. Itu pun satu ilmu. Kalau dia tak ayat tu sampai ke mati, makna dia susuk ilmu. Sedangkan ilmu Nabi ni bukan untuk dia seorang, untuk umum. Jadi dia takut termasuk dalam ayat ni. Ayat ni kalau termasuk dahsyat benar lah. Tapi Imam Bukhari biasalah dia mari ayat ni dia tidak habis, dia reka-reka gitunya. Sebab dia kira orang pandai-pandai dah. Dia kira orang pandai-pandai dah. Dia kira nak mengaji kitab dia ni orang hafiz saja dah, kira-kira dia. Hafal Quran saja. Jadi dia tak mari, dia pasal lagu tu. Dalam kitab dia ni gitulah. Tapi kalau kita ni tak ada asas benar, kena beri perhatian molek lah. Orang ada asas pun makna kena beri perhatian molek baca Bukhari ni. Apatah lagi orang tak ada asas, kena dengar molek, perhati molek. Sebab apa? Benda berat, benda payah, benda cara dia ada cara dia sendiri. Sebab itulah kita buat nota bawah ni. Saya buat nota bawah tu supaya lebih jelas. Cuba kita tengok nota 30. Yang dimaksudkan tidak berbicara, yang dimaksudkan dalam hadis ni dengan tidak berbicara dengan dirinya. Itu waktu dulu. Mana lepas pada ambil air semaya, dia pun semaya dalam keadaan tidak berbicara dengan diri, tak kecek dengan diri dia. Tak kecek lagu mana? Dengan diri dia. Yang tersebut di dalam hadis ini ialah tidak menuruti khayalan yang terlintas di dalam hati mereka. Bila semaya tu tak khayal. Itu maksudnya. Tak pergi kau ingat kain duk jemur kau gapo kau, tak ada. Ketika bersemayam, boleh jadi juga ia bermaksud tidak berbicara dengan dirinya tentang hal-hal keduniaan. Boleh jadi. Itu yang kedua. Dia semayam tu makna semayam khusyuk sungguh lah. Tidak berbicara dengan dirinya tentang hal-hal keduniaan. Kalau hal akhirat tak apa, berbicara dengan diri itu tak apa. Hal akhirat kita baca ayat Tuhan ayat seksa berat benar ni, kalau lagu ni ni. Masalakakum fi saqar,
qalu lam nakum minal musallin. Apa masuk dalam neraka saqar ni? Ada hok masuk neraka tu, dia kata, buat kita tak semaya dulu. Kita pun ingat, berat sangat orang tak semaya ni. Dalam hati kita, kita teringat lagu tu, berat tak semaya. Tak apa hak tu, sebab bukan hak dunia. Hak tu ada kena-mengena dengan apa yang kita baca tu. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Kecil belakang hak lain, aku tinggal belakang dah. Kita faham gitu. Tu ada tu. Berbicara juga dengan diri kita, tapi bukan hal-hal keduniaan yang ada kena-mengena dengan sembahyang. Seperti tersebut dalam hadis Tirmizi. Mana yang berkait dengan hal-hal keduniaan. Hak tu, hak tak boleh. Maka tidaklah termasuk di dalamnya jika seseorang itu menuruti atau menghayati makna bacaan Al-Quran dan lain-lain yang dibacanya di dalam sembahyang. Itu tak apa. Bahkan Sayyidina Umar dia kata, inni la ujahizu al-jaysh fi salati. Sayyidina Umar kata, aku rancang menyiapkan tentera aku dalam sembahyang aku. Dalam sembahyang. Sayyidina Umar kata, ujahizu ni menyiapkan tentera. Mana nak buat siapa dia dulu gana kan? Mari terlintas dalam fikiran dia tu. Dah bahkan hak tu dia jadikan panduan tu. Mana tak apa hak tu. Walaupun dunia juga nampak, tapi dunia pun perang tu dunia kerana agama Allah tu. Dunia yang berkait dengan akhirat, hak tu tak apa lagi. Hak jadi maksud berbicara dengan dirinya di sini, kecek dengan diri sendiri hak tak boleh ni, maknanya duk khoyak kosi lah. Duk khoyak kosi. Duk khoyak kosi. Ikut erang. Ikut erang. Kalau hak telitah mari tu kita tolak tak apa hak tu. Ni ikut erang. Ikut erang tu jadi panjang. Panjang. Lagu tu. Itu maksud berbicara dengan dirinya, hak tak boleh. Itu nota 30. Nota 31 hak berkait dengan Sayyidina Uthman kata tadi. Apa yang aku nak cerita ni? Kalau tidak sabit ada satu ayat aku tak cerita ni. Ayat mana? Dia pun dalam riwayat Hafsah lagi itu, riwayat daripada Urwah ada sebut. Inilah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk. Sesungguhnya kami menerangkannya kepada sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Itu besarnya dosa menyembunyikan ilmu Allah. Hak dalam kitab suci, hak Allah wahyukan. Hak Nabi SAW ni, hak Quran tu memanglah wahyu. Hak tidak Quran pun wahyu juga. Kalau susuk tu pun dia kira salah juga. Tak apa dah. Ayat ini asalnya turun berkenaan dengan pendeta-pendeta Yahudi yang sengaja menyembunyikan kepada manusia berita gembira yang Allah berikan kepada yang berikan di dalam kitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW. Tetapi Sayyidina Uthman memakainya dalam arti yang umum, merangkumi setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Antara kebenaran yang tidak harus disembunyikan ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan Sayyidina Uthman ini juga menjadi salah satu dalil bagi satu kaedah yang masyhur di dalam usul tafsir dan diguna pakai oleh semua ahli tafsir, berbunyi al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ni kaedahnya. Mari sini. Yang diambil kira daripada Al-Quran itu ialah umum lafaznya, bukan sebab atau latar belakangnya yang khusus. Bukan. Maknanya Sayyidina Uthman faham gitu. Ulama-ulama kemudian ni buat kaedah ni dia ambil mana? Dia ambil mana? Salah satunya diambil daripada tindakan Sayyidina Uthman. Padahal ayat ni berkenaan dengan puak-puak padri Yahudi. No. Tapi dia tidak pakai dengan makna khusus tu. Sebab ayat ni orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata. Umum tu. Walaupun dari segi latar belakang dia turun ayat tu berkenaan dengan hak tu. Dia boleh pakai umum. Sebab itulah ulama-ulama ahli tafsir kata al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Apa yang penting yang sebut ni nak ayatnya
ulama-ulama kita buat kaedah tu dia ada landasan dia. Dia ada rujukan. Rujukan kaedah ni salah satunya ni. Tu nak cerita. Lepas tu apa ya Sayyidina Uthman takutnya? Takutlah kalau tak rayak termasuk dalam hak ni. Kalau masuk dalam hak ni, maknanya dia kena laknat. Tak sih. Bermakna sahabat-sahabat ni apa ilmu yang dia ada boleh rayak pada orang, tidak khusus untuk dia akan cerita. Dia tidak akan menyembunyikan ilmu itu. Salah satunya dapat kita tengok dalam contoh ni. Begitu juga Nabi SAW, lebih-lebih lagi lah. Mana-mana Allah SWT bagi kepada dia suruh sampaikan itu, kita kena yakin, i'tiqad, bahawa dia menyampaikan. Tak ada susuk, tak ada. Kalau susuk, dosa besar, salah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan. Kalau kamu tak buat gitu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah yang Allah hantar kamu membawanya. Mana tak sabarlah. Tidak ada sifat Nabi orang panggil tabligh tu. Tu sifat Nabi, salah satu sifat Nabi tabligh, iaitu menyampaikan yang Allah turunkan kepada dia tu kepada umat. Dia tak ada susu. Kena yakin gitu. Kalau kita percaya ada Rasulullah susu, rusak akidah. Rusak akidah. Sebab apa? Bercanggah dengan ayat tu. Bercanggah dengan ayat itu. Tak apalah. Itu yang Imam Sayyidina Uthman ini baca ayat ni, ada kaitan tadi. Dia takut dia termasuk dalam hak tu, jadi serupa padri-padri Yahudi lah. Kalau kita mengikut riwayat Hak Malik tu, dia baca ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau tidak sabit kerana ayat ni, aku tak akan cerita hadis ni. Apa makna? Hak tu pula. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, maknanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan itu menghilangkan kejahatan-kejahatan kita. Kalau kita buat jahat, buat tak molek, buat dosa, kita buat baik pula lepas pada tu. Hak kita buat baik ni menghapuskan dosa kita hak lalu. Gitu kaedahnya. Dalam Quran kata gitu. Kalau kita tengok kepada hadis ni, ni Sayyidina Uthman ni, dia fikir, tengok kepada hadis ni nampak mudahnya nak hapus dosa ni. Jadi mungkin akan mendorong orang buat dosa. Sebab apa? Apabila ambil air semaya saja, lepas tu semaya, habis dosa dia lepas. Kan dalam hadis ni gitu. Nampak seseolahnya meringankan dosa tu kepada orang. Dengan dia bawa hadis ni, orang mungkin akan berasa dosa ni ringan, perkara ringan, kita boleh buat, tak apa. Lepas pada tu kita ambil air semaya, kita semaya 2 rakaat, hapus dosa. Jadi bermakna secara tidak langsung dia mendorong orang, dia mengajak orang melakukan dosa. Dia takut waktu. Tapi betul ada satu ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at, mana dia hilang ketakutan dia tu. Sebab apa? Orang tidak kata dia ngada-ngada, dia buat, dia gapo-gapo. Sebab ayat Quran pun ada. Allah SWT kata lagu tu. Dah Allah SWT limpah kurnia dia. Nak dengan cara mudah nak menghapuskan dosa ni, kita nak orang tu. Limpah kurnia dia. Belah kasihan dia kepada kita. Kalau Allah SWT kata innal hasanat yudhibna sayyi'at, salah satu hasanatnya ialah semaya tu, ambil air semaya tu, itu hasanat. Kebajikan tu. Kebajikan dia tidak semesti sedekah. Ambil air semaya, molek semaya, itu pun kebajikan. Kebajikan itu dapat menghilangkan kejahatan. Oleh kerana dia ingat kepada ayat tu, dia tak apalah. Sebab apa? Tuhan pun kata gitu. Jadi bukan ngada-ngada lah. Kalau orang boleh kata ke dia, dia ni macam mendorong orang melakukan dosa, apakah orang boleh kata kepada Allah, Allah mendorong orang melakukan dosa sebab mudah ni? Tak boleh kan? Ini mana tak ada kena-mengena dengan mendorong orang melakukan dosa ke apa, tidak. Cuma semata-mata nak menceritakan bahawa Allah SWT itu maha luas limpah kurnianya. Itu saja. Sama ada
berdasarkan Quran ataupun hadis, itu maksudnya. Tidak lebih daripada itu. Bukan maknanya nak mendorong orang melakukan dosa ataupun nak buya orang ni pandang ringan terhadap dosa tu. Bukan maksud tu. Itu maksud Sayyidina Osman ni. Mana dia beringat ni, kata lagu ni takut orang kata gini, sebab tu dia baca. Ada barulah dia ni sesuai. Kalau kita tengok cara dia tu cermat, berhati-hati, memang apa yang Nabi SAW kenal sangat ke dia tu. Sebenarnya bukan dia saja, sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain yang dididik oleh beliau, lagu itulah sikap dia, berhati-hati, cermat. Dia takut orang salah faham. Baru ni kita sudah sebut dah kan, bab air semaya ni, Abu Hurairah kan ambil air semaya sampai ke sini kan, sampai ke bahu ni, dia basuh tangan ni. Tapi ketika dia nak buat gitu, dia nusuk. Dia tidak ambil air semaya depan orang. Dia tahu, dia takut fitnah. Dia takut fitnah. Itu sebab itu berdasarkan fikiran dia, ijtihad dia. Dia nampak gitu. Apa nama ni? Apa ni dalam hadis sebut, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesiapa yang nak memanjangkan ghurrah dia, yang sinar dia, bolehlah dia buat. Jadi kalau sekat ni, sinar sekat ni, kita kata akhirat esok. Kalau kita sekat ni, dia fikir gitu. Sebab Nabi kata boleh buat. Dia faham gitu. Tapi itu fahaman dia. Fahaman dia ni tidak semesti apa nama ni tepat. Tidak mesti tepat. Kalau dia buat depan orang ramai, boleh jadi orang akan kata, lagu ni lah Nabi buat semua. Padahal Nabi tak buat gitu. Nanti keliru. Hak Nabi ajar dengan hak dia faham. Jadi orang akan keliru. Tengok cermat dia. Itu contoh lah. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kalau kita tengok dalam riwayat ini, nampak teratur tu. Air semaya tu seperti biasalah, seperti yang kita buat. Habis itu. Kita masuk kepada bab berikutnya, iaitu yang ke-25, mengembus keluar air dari dalam hidung setelah menghisap ke dalamnya. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata cerita Isa air ke hidung lepas tu hembus keluar ni, Sayyidina Uthman ada sebut tadilah riwayat dia. Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas, ramailah mana hak sebut ni perkara ni daripada Nabi SAW. Lepas tu dia buat mari hadis. Tak apalah. Dulu kita sudah baca dah kan, basuh muka dah dulu. Ni air ke hidung. Lepas pada tu basuh kaki. Lepas pada ni bab selepas ni. Lepas pada tu bahkan senggai lah ada bab istijmar, istinja dengan batu, basuh kaki. Lepas tu baru kaum. Tengok tertib dia bercelaru. Kepada orang yang tidak mengaji Bukhari, dia kata memang tak molek Bukhari, bercelaru. Tapi kalau orang mengaji molek, dia begitu. Berapa banyak benda dalam hidup kita ni, benda tu berfaedah sangat, berguna sangat, tapi kita tahu saja. Kita tak paling pun. Pasal apa? Pasal kita tidak tahu. Kita kata tak ada ego, tak ada nilai, tak ada gapo. Contoh kita kata dalam masyarakat kita lah, dalam lidah jin misalnya kita kata apa ni, pokok lidah jin lah, macam-macam, duri tujuh, macam-macam kan? Orang tak cara ya. Tapi bila sudah terbukti, orang royak terbukti, tengok memang jadi sungguh, barulah nampak ada rega dia. Kepada orang yang tak tahu, tak paling, tak cara. Kalau betul banyak dalam hidup kita ni, banyak benar, bahkan lebih banyak daripada hak kita tahu, hak kita tak tahu. Lebih banyak hak kita tak tahu. Begitulah dalam hal apa pun. Begitulah dalam hal apa pun. Cuma hak erti lah, hak tak erti tak ada apa. Hak erti daripada bunga mawar tu, hak dia erti cara nak ambil air mawar tu, dia ambil air mawar. Sastrawan tengok, dia buat sajak dia boleh. Kita hak tak erti tak boleh buat agak satu, tengok saja. Nak menikmati keindahan pun dia pun tak erti, tak ada. Perasaan halus tu pun tak ada. Begitu.
Begitulah juga dengan Bukhari, dengan apa-apa pun. Dia kata di sini isak air ke hidung, isak air ke hidung. Lepas tu dia amarilah hadis daripada Abi Hurairah, sesiapa yang berwudu maka hendaklah dia beristinthar. Istinthar itu isak air ke hidung, lepas pada tu hembuskan keluar. Dan sesiapa yang beristijmar, yang menggunakan batu untuk beristinja, maka hendaklah dia menggunakan dalam bilangan yang ganjil. Dalam bilangan yang ganjil, mana 3, 5, 7 dan sebagainya, seterusnya begitu. Walaupun sudah suci dengan 2 anak batu, buat 3. Walaupun sudah suci dengan 4, tak payah dah kena kira, buat 5. Gitu, itu maksudnya. Tak apalah. Apa yang Imam Bukhari buat gini? Padahal hadis ni Uthman tadi dia tengok tertib molek tu. Apa dia buat gini? Tu benda. Yang kita nak cerita di sini, baru ni pun cerita dah, cuma cerita pula cara Imam Bukhari. Dia nak ayatnya berapa perkara. Yang pertama, tertib dalam wuduk ni tidak wajib, bukan menjadi rukun. Tu sekarang tertib dalam wuduk tidak wajib, bukan rukun, bukan. Tapi kalau mengikut Syafi'i kan, Imam Syafi'i, dia kata rukun air sembahyang tu kan ada 6 perkara. Salah satunya tertib. Tertib tu ikut tertib tu lah, lagu tu lah. Ikut tertib. Tidak kata ikut serah nak buat. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam imam hak 4 tu, dia kata tertib ini bukan wajib, bukan rukun, tetapi sunat saja. Imam Bukhari pun lagu tu juga. Tu dah cerita, lagu tu juga. Maknanya tertib adalah sunat, bukan wajib. Imam Bukhari nak cerita hak tu, sebab tu dia buat gini. Lepas tu baru koma. Lepas tu basuh kaki, basuh muka, tak tahu mana. Jadi bercelaru. Lepas pada isak air ke hidung, basuh kaki. Dia nak cerita tertib tu tak apa. Cuma hak Nabi SAW buat itu lebih baik. Memang semua kata lagu tu. Hak sunnahnya lagu tu. Sunnahnya, kalau seseorang tu tidak buat tertib, tidak tertib, sah air sembahyang tu bagi mereka, tapi tidak dapat sunnah Nabi SAW dalam tertib tu, dalam bab tertib, tapi sah. Dia nak ayat tu. Dia nak ayat tu. Itu sebab dia buat gini. Mula-mula dulu kita sudah bahas dah sebahagiannya hak ni. Imam Syafi'i kata tu yang sebut dalam Quran tu, mula-mula sebut apa? Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki kan. Maknanya tertib lagu tu. Demon ni kata tertib tu orang panggil dalam istilahnya tertib ittifaqi. Mana tertib tu memang disebut gitu. Bukan bermakna mesti kena buat gitu. Tertib dalam zikri, sebutan, bukan tertib dalam amali. Tak. Bukan tertib amali, tertib zikri. Bila kita sebut, kita kecek ni, dia tidak boleh 4 perkara tu sekali nak sebut. Nak sebut lagu mana? Dalam masa yang sama, sapu kepala, basuh kaki, basuh muka dan basuh tangan sampai ke siku, nak sebut mana? Sekali. Tak boleh. Mesti kena sebut, mesti ada sebut mana dulu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Mesti lagu tu. Jadi kata dia, hak tu bukan dengan maksud tertib tu. Bukan dengan maksud tertib. Hak rukunnya dalam air sembahyang ni apa dia? Hak sebut dalam Quran tu lah. Nabi SAW kata, tawadda' kama amaraka Allah. Kamu ambil air sembahyang lah supaya hak Allah suruh kamu. Hak Allah suruh lah ke mana? Dalam Quran tu lah. Hak Allah suruhnya 4 perkara. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Niat ke apa tak ada sebut situ. Tertib ke apa tak ada sebut. Mualak berturut-turut pun tak ada sebut.
Bagi Imam Bukhari mualak pun turut-turut tu, dan tertib tu tidak rukun, tidak mesti. Tapi kalau buat lebih molek, ni sekarang ni nak bahas fiqh. Dia nak bahas dari segi fiqh. Apa yang kita boleh faham daripada Quran dan hadis? Apa yang boleh kita faham? Adakah kita akan faham itu sebagai wajib, sebagai rukun atau tidak? Kalau kita tidak faham itu sebagai rukun, kenapa? Itu dia nak ayat. Kenapa? Dan orang yang faham sebagai rukun tu, kenapa dia faham gitu? Dia ambil mana? Itu Imam Bukhari nak ajar kita. Dia nak ajar cara kita nak faham Quran dan cara nak faham hadis. Itu yang pertama, maksud dia. Yang kedua, maksud dia ialah nak cerita antara dua perkara yang sunat. Hak mana lebih kuat sunat dia? Mana benda-benda yang sunat ni tidak setara. Hak ni sunat juga, hak ni sunat juga, tapi hak mana lebih muakkad, orang kata. Hak mana lebih kuat sunatnya? Dalam banyak-banyak. Dia nak ayat. Kalau dalam bab isap air ke hidung dengan berkumur ni, hak lebih kuat sunatnya isap air ke hidung. Sebab tu dia mari isap air ke hidung dulu, lepas tu baru kumur. Nak kira dari segi nilai dia, nilai sunat dia, hak mana lebih berat, hak mana lebih kuat? Dia kata istinthar itu lebih kuat, bukan madmadah. Yang ni kumur, bukan. Kumur sunat juga, tapi mana kuat? Kuat ni. Jadi hak lebih kuat itulah kita letak depan. Dari segi tu, bukan dari segi tertib air semaya hak Nabi SAW buat tu, dia pun tahu. Tadi dia ayat dah hak Sayyidina Osman tu, kumur dulu. Tapi nak ayat dari segi nilai dia. Dia nak ayatnya istintar itu lebih muakkad, lebih kuat penekanannya. Sebab apa? Imam Bukhari kata hak ni lebih kuat. Sebab dalam hadis disebut man tawaddaa falyastanthir. Sesiapa yang ambil air sembahyang maka hendaklah dia. Sesiapa yang ambil air sembahyang maka hendaklah dia isap air ke hidung dan hembus keluar air. Dia sebut gini. Tapi dia tak ada sebut hak dalam riwayat Sayyidina Uthman tadi, dia basuh tangan, lepas tu dia kumur. Dia royak dia kumur. Lepas tu dia kata, aku tengok Nabi SAW buat lagu ni lah supaya aku buat. Dan Nabi kata sesiapa yang ambil air sembahyang supaya aku buat. Itu perbuatan Nabi. Hak ni perintah Nabi. Itu dia. Hak tu perbuatan Nabi. Hak ni perintah Nabi. Imam Bukhari nak ajar kita kaedah. Kalau bertembung di antara hadis, hak ni perintah, hak ni perbuatan Nabi, hak mana lebih kuat? Hak lebih kuatnya perintah. Hak lebih kuatnya perintah. Mana kalau berlawanan di antara af'al Nabi dengan aqwal dia, yang ulama kata kita mentarjihkan qaul Nabi, aqwal Nabi tu dia ambil mana? Daripada faham benda-benda lagu ni lah. Hak ni hak Nabi kata, hak tu hak Nabi buat. Hak Nabi buat ni banyak lagi kemungkinan. Banyak lagi kemungkinan yang boleh jadi khusus untuk dia, macam-macam lah. Tapi kalau hak dia suruh, maknanya untuk orang lain, tertuduh tu. Bahkan dia kata sesiapa, siapa saja, siapa saja. Gitu. Makna dia kena isap air ke hidung dan menghembuskannya keluar. Itu yang ketiga. Sebab Imam Bukhari letakkan istinthar ni sebelum berkumur. Sebab apa? Itu yang kedua. Yang ketiganya, iaitu Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada pendapat ulama bahawa isap air ke hidung ni lebih kuat, lebih ditekankan, lebih berberat sunat dia berbanding kumur, ialah kerana ada ulama, termasuk dua orang gurunya, iaitu Ishaq bin Rahawayh dan Imam Ahmad, mengatakan wajib isap air ke hidung. Tapi tak ada siapa kata wajib kumur. Ambil air sembahyang ni wajib kumur. Tidak, tak ada lagu tu. Kata isap air ke hidung ada. Maknanya demon ni kata lagu tu tentulah, mana bagi dia lebih kuat.
Imam Bukhari pun dia nak ayat dia pun lagu tu lah. Dia pun lagu tu lah. Maknanya Isa air kehidup lebih kuat lagi. Atas dasar lebih kuat perintah Nabi SAW, betul lah. Ada ramai dia sendiri dan dua orang tu guru dia mengatakan wajib Isa air kehidup bagi Imam Ahmad. Kalau tak Isa air kehidup tak sah air semaya tu. Gitu. Dia kata wajib pula. Tapi Imam Bukhari ni ada orang kata dia betul-betul serupa dengan tok guru dia. Ada yang mengatakan tidak gitu. Dia tidak nak ayat wajib. Dia nak ayatnya apa ya dia dahulukan Isa air kehidup ni daripada berkomo, kerana Isa air kehidup ni bagi pandangan setengah-setengah ulamanya lebih kuat lagi berbanding hak berkomo. Dengan sebab itu, dari segi itu bukan makna dia nak kata wajib. Tak. Dia nak kata dari segi lebih penting. Lepas pada tu Imam Bukhari buat marikan lepas pada ni hak basuh kaki. Basuh kaki tu pun wajib juga. Dia nak ayat dekat tu. Ada kesamaan dengan hak wajib tu. Sebab itu dia letak sini. Dia letak babul istinthar fil wudu. Ada juga ulama yang mengatakan sebab Imam Bukhari ni letak ni dulu daripada madmadah sebab ada hadis. Ini sebab yang kelima. Ada hadis iaitu Nabi SAW bersabda, syaitan ini dia bermalam di khayshum, di hujung hidung seseorang pada waktu malam. Situ tempat dia bermalam. Tapi tak ada sebut bermalam dalam mulut. Tak ada. Maknanya apabila seseorang tu ambil air semaya, dia menyucikan, dia mengeluarkan syaitan tu daripada hujung hidung dia, dalam hidung dia. Sebab tu oleh kerana ada hadis yang khusus berkenaan dengan syaitan yang duduk dalam hidung ni, tapi tak ada sebut dalam mulut. Dengan sebab itu hak ni lebih penting lagi, kata dia, lebih utama lagi daripada berkomor. Hak lebih utama tu kita kena sebut dulu. Lepas tu kita tengok pula apa kesesuaiannya dari segi Nabi SAW kata syaitan tu duduk dalam hidung tu. Ialah Nabi SAW ni dia rakyat tu dia tahulah. Kira-kiranya kalau kita tak dapat, tak gapo, tak apalah dari rakyat tu pakai terima lah, senang. Tapi kalau nak tengok dari sudut kesesuaiannya, munasabahnya pun munasabah, iaitu dia debu-debu masuk dalam hidung. Masuk dalam hidung, dia lekat di hujung hidung. Lepas tu wak-wak hak dalam otak. Begitu juga cecair hak dalam otak, dia turun pergi situ. Berhenti di situ. Mana tempat berhimpun dua kekotoran. Di situ. Dan ini bahaya. Bahayanya lebih besar. Kat lukuk hidung ni. Sebab apa? Dia berkenaan dengan pernafasan. Mana untuk kebersihan. Dan syaitan ni dia suka tempat kotor. Di situ sudah ada kekotoran. Sebab itu kalau tahi hidung, dia tidak mula-mula tubik tu luar ni, dalam tu. Lepas tu kau banyak. Semula jadi Tuhan buat kita ni, mana tak boleh lock gitu kan. Kita nak buat sikit pun berasa tak boleh dah. Jadi kalau banyak supaya dalam rumah kita, mana tempat syaitan? Dalam jamban, Nabi kata. Sebab situ hak tempat paling kotor sekali. Dia lebih suka hak tempat kotor. Ada kalau dalam hidung ni, situlah tempat kotor. Hak kotor tu nak buang lagu mana? Hak zahirnya debu gapo hak zahirnya dengan air. Nak buang syaitan tu dengan kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi buat. Itu sebab Imam Bukhari buat tajuk ni lebih dulu daripada berkomor. Begitu. Tak apalah. Lepas tu bab istijmar witran. Bab menggunakan anak batu untuk istinja dengan bilangan ganjil. Bapa pula ni, celah pula dah. Dia tengah ambil air semaya, lepas tu kalau pergi buang air lagu mana? Lepas tu mari ambil air semaya pula, nak start semula ke, nak basuh kaki supaya selepas pada ni dia kata tak boleh, sapu kaki kena basuh kaki. Basuh kaki lagu tu ke? Kau kena start semula. Dia kan jadi celaru juga nampak tu. Tapi dia ada maksud dia sendiri.
Dia ada maksud dia sendiri. Apabila kita faham maksud dia tu, barulah nampak kemanisan Bukhari, kehebatan dia. Orang duk kata hebat sangat Bukhari ni, kok mana? Saya dulu pun tak faham juga. Ingat serupa Muka hadis ni ada juga dalam kitab lain, ada juga Sayyidina Uthman saat ni. Bukan dalam Bukhari saja ada. Apa lebihnya? Tak tahu. Lepas ngaji jumpa dengan tok guru dia, hak suruh, barulah kita faham. Oh gitu caranya. Barulah kita faham. Beza rupanya. Beza rupanya. Kalau kita hak tak erti ni, sajak kau tak erti, sastra kau tak erti, baca saja gitu. Bila nak ringkasan, nak kesimpulan, nak kritik, nak apa tak boleh. Tapi kalau ahli dia bukan main dia kritik, jadi sebut tebuk pula. Tidak kau gitu. Jadi sebut tebuk pula dia royak. Dia sini dia royak kelebihan dia. Hak molek dia, sini hak tak kena, macam-macam. Begitu juga dengan Bukhari ni. Bukhari ni lagu tu, Quran pun lagu tu juga. Kita tak boleh kata Quran kadang-kadang tidak bersambung. Saat ni duk cerita bab ni kan konalah lain pula. Saat ni duk cara ke bab nego ni, cara ke akhirat pula dah. Cara ke neraka pula dah, surga pula. Bab apa? Saat ni duk cara ke masjid, cara ke kedai pula. Bab apa? Imam Bukhari dia nak lagu tu lagi, dia nak lagu tu. Kamu tak boleh kata nampak zahir tu tidak ada kaitan, bahawa dia ni tidak ada kesesuaian dia sebenarnya. Tak boleh kata begitu. Antara kemuskilan pokok orientalis dia kata dia tengok Quran nampak bercelaru. Sebab tu dia tak faham. Buat tadi dia tak ngaji. Sedangkan ulama-ulama karya kitab sampai berpuluh jilid. Misalnya Nazmud Durar fi tanasubil ayat was suwar. Misalnya puluh jilid. Nak rayak kesesuaian di antara surah dengan surah. Apa surah ni dulu, lepas tu surah ni, lepas tu surah ni. Padahal turun hak lain dulu kan. Apa tidak hak tu dulu? Iqra' dulu. Apa tidak Iqra' dulunya dalam Quran tu? Apa Fatihah dulu? Lepas tu Al-Baqarah. Padahal hak ni turun di Madinah. Sepatutnya hak Mekah dululah. Hak tu jadi kemuskilan kepada pokok tu. Sebab tadi dia tak ngaji. Dia ngaji dengan fikir diri. Ngaji dengan hak sesat sepuluh dia juga. Kalau lah ngaji dengan tok guru molek, jumpa. Apa ya? Sebenarnya lagu tu molek. Bukan surah dengan surah saja ada kesesuaian. Ayat dengan ayat. Seperti kita kata tadi. Cara ke nego, lepas tu cara ke neraka pula apa? Nak ayatnya kita orang Islam ni nego-nego pun jangan putus hubungan dengan surga neraka. Kena ingat tu. Gitu. Akan ada kesesuaian tu. Bukan kita nego ni tak cara lain. Lagu tu kitab lain, lagu tu lah cara ke bab nego ni bab nego. Ni bab lain. Dari satu segi nampak molek teratur. Dari satu segi tak kena. Sebab apa? Melupakan orang kepada hakikat. Nego-nego bila masa boleh mati. Bila mati kan jadi. Kalau nego tak betul, kena ingat kan tak neraka. Kan? Nampak? Benda lagu tu je. Tapi kalau dia tak ngaji tak nampak. Baiklah. Imam Bukhari ni buat apa dia buat gini? Istijmar ni pula. Padahal sebelum pada ni duk cara ke adab buang air ke apa, kan patutnya letak situ lah, longgok situ lah sekali. Biar sudah selesai situ. Ni cara air semaya dah lah. Bawa lah hak tu nya. Ni buat mari pula. Buat mari pula. Dia nak ayat kisah air itu tu berapa kali? 3 kali kan? Istijmar ini witran 3 kali juga. 3 kali juga. 3 sapu. Wa man istajmara falyutir. Sesiapa yang guna anak batu, dia kena guna dalam bilangan yang ganjil. Kalau sa tu tak jadi, dia lepas pada 2, 3. Tu hak mula-mulanya hak ganjil. Lepas pada tu 5. Jadi dia nak ceritanya setara hak dalam nak menyucikan najis tu. Kita guna witir 3 kali. Hak ni wudu. Munasabahlah ada kesesuaian dia. Sama Nabi SAW ni bagi peringatan kepada kita tentang witir-witir ni. Dia bagi peringatan sama. Nak suruh ingat kepada dia, ingat ke Tuhan sama. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Hak ganjil tu Tuhan. Kita orang Islam kena ingat tu sama. Walaupun pergi buang air, menyucikan najis, ambil air semaya, ingat sama. Ingat sama ada hak tak serupa.
Ada hak tak boleh nak tanding, tak boleh nak banding, tak boleh nak apa. Iaitu Allah. Itu maksud dia sini. Ada kesesuaian. Kesesuaian lagu tu pun kira ada. Itu sah. Yang kedua, sebab dalam hadis tadi, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Dalam hadis tu ada sebut istijmar. Imam Bukhari pun buatlah tajuk istijmar, sebab dalam hadis tu ada. Dalam hadis tu ada sebut kan. Hak tadi tajuk dia ambil tu isa air ke hidung dan mengembuskannya keluar tu daripada man tawadda'a falyastanthir. Tetapi ketika Nabi kata gitu, dia tidak kata hak tu saja. Dia kata lagi wa man istajmara falyutir. Maka sesuailah disebut selepas istinthar itu istijmar dengan witir, sesuai. Imam Bukhari pun buat tajuk ni. Tengok dari segi kesesuaian dia tu, nampak halus dia, seni dia tu, nampak sangat. Sebagaimana air ni untuk menyucikan, untuk taharah. Istijmar ini pun untuk taharah juga. Dalam bertaharah ni, witir itu suatu perkara yang perlu diberikan perhatian. Tu nak ayat. Perlu hak tu nak ayatnya. Dan dalam hadis ni dia ada sebut juga, sesiapa yang berwudu hendaklah dia masukkan ke dalam hidungnya air, lepas tu dia hembus keluar. Dan sesiapa yang beristijmar, maka hendaklah dia menggunakan dalam bilangan yang ganjil. Dan sesiapa yang bangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia basuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam waduknya, yakni air yang akan dia guna buat ambil air sembahyang. Kerana seseorang daripada kamu tu dia tak tahu di manakah telah bermalam tangannya. Telah bermalam tangannya. Tak apalah. Dia kadang-kadang Imam Bukhari ni dia lagu tu je. Oleh kerana ada dalam hadis tu ada sebut benda tu, jadi ada kesesuaian, dia pun buat mari. Buat marilah hadis tu. Hak lain pula, itu sebut dia babul istijmar witran. Tapi dalam hadis ni dia ada tambahan pula, iaitu sesiapa yang bangun daripada tidur dia. Tidur ni tidur bila? Pasal sesiapa yang bangun daripada tidurnya. Dia daripada tidurnya lah, takkan daripada tidur orang lain kita kata. Mestilah bangun daripada tidurnya sendiri. Takkanlah bangun daripada tidur orang lain. Apa makna? Nabi kecek ni dia ada benda. Dia kena basuh tangan. Lepas tidur ni tidur bila? Malam kau, tengah hari kau lah ke mana? Lepas tu sebelum dia masukkan ke dalam bekas hak dia nak ambil air sembahyang. Kalau bekas lain hak tidak nak ambil air sembahyang, boleh ke? Kalau nak celup gitu selalu. Itu persoalan juga. Lepas tu Nabi kata, kerana seseorang daripada kamu tak tahu di mana tangan dia bermalam. Jadi seseorangnya bermalam ni macam tengah malam. Bermalam tu macam tengah malam. Jadi setengah-setengah ulama kata ni kalau tidur tengah malam, bangun tu tangan tu kena basuh sebelum celup. Tu. Setengah ulama kata tidak maksud tengah malam tu, maksudnya tidur. Biasanya tengah malam. Kalau tengah hari pun dia tak khabar dah tu. Seperti tengah malam juga. Hak maksudnya bila tak khabar, seperti tengah malam tidur nyenyuk tu, kalau tengah hari dia tidur lagu tu juga, boleh jadi tangan dia tu merasa koksi. Pergi jamuh tempat-tempat hak najis. Terutama zaman dulu ya, orang tidak guna air sebab air tu kurang. Dia guna batu untuk beristinja. Boleh jadi tangan dia tu merayak pergi, kena tempat tu, lepas tu bubuh dalam bekas air pula, jadi kotor habis. Nabi SAW nak jaga kebersihan sini, nak ajar kita tentang kebersihan di sini. Sebab daripada kebersihan itu kita akan dapat kesihatan. Kalau tak bersih, tak sihat. Mana punca kesihatan ni hak besarnya bersih. Tak bersih ke mana-mana, tak sihat. Tak gosok gigi, tak bersih, punah gigi. Begitu juga orang lain-lain pun. Sekitar kau gapo, kalau kotor adalah penyakit. Adalah lalak kalau bau busuk. Kalau tak ada bau busuk, tak ada lalak. Dia kata sendiri, lalak tu lah bawa. Dengan sebab itu Nabi SAW tekan benar pasal bersih ni. Pasal apa? Dia akan membawa kepada kesihatan. Tak apalah. Di sini kita tengok kita tengok nota nombor 34 tu, muka surat 132. Imam Malik
Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat sunat saja membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu. Sunat saja. Demoni kata. Imam Ahmad berpendapat wajib membasuhnya jika seseorang itu bangun dari tidur pada waktu malam, dan elok membasuhnya jika bangun dari tidur pada waktu siang. Molek saja. Tapi kalau malam wajib. Sekumpulan ulama yang lain pula berpendapat wajib membasuhnya, tak kira sama ada apabila bangun dari tidur pada waktu siang atau malam, tapi bukan kerana najisnya, bahkan semata-mata kerana menjunjung perintah Nabi SAW. Ada juga dia kata lagu, buatan Nabi suruh, kita buat. Tidak sabit najis, kalau tak najis, kalau tak najis pun kita yakin tak najis pun, dan Nabi suruh, kita buat. Ada juga orang kata lagu tu. Hasan Basri berpendapat air yang dicelup oleh seseorang yang bangun dari tidur sebelum membasuh tangannya akan menjadi najis, sama ada di tangannya ada najis atau tidak. Siapa gitu pun ada. Itu pendapat Hasan Basri. Gitu. Imam Bukhari nak cerita di sini istijmar witran. Hak tu dia nak cerita. Hak bab ni daripada hadis ni banyak pula pengajarannya. Hak tu dia tidak nak cerita lagi lah. Bangun daripada tidur kena basuh tangan dulu saat ni. Begitu. Dan daripada hadis ni dan hadis Sayyidina Uthman tadi, hadis Sayyidina Uthman tu pula akan diwak marinya kemudian menunjukkan boleh celup. Boleh celup. Tangan saat ni kalau cuci boleh celup. Lepas tu setengah-setengah orang duk kata jadi air musta'mal bila kita basuh lengan ni kan. Hanya ada air titik sikit sebanyak tu. Lepas tu kalau titik dalam air dalam beledi tadi jadi musta'mal adalah air tu. Tak kena. Bercanggah dengan hadis ini. Sebab dalam hadis ni dia sebut dia cebok dengan tangan dia. Mestilah ada, dia tak ada sebut dia retak dulu, kau dia kesak dulu, kau tak ada. Dia pakai cebok, ambil. Basuh muka, lepas cebok ambil. Cebok dengan tangan tu lah. Mana tangan tu jadi cebok. Tapi jadi masalah pada orang mazhab Syafi'iyah sebab dia ketat sangat masalah ni. Dia pun kata, hadis Sayyidina Uthman tu kita takwil. Takwil lagu mana? Dia niat cetong tu tangan tu. Mana kita tahu dia niat cetong ke, dia niat cebok lagu mana, wallahu alam, mana kita tahu. Tapi yang jelasnya tangan. Tak boleh. Tak jelas tu lagu tu takwil jauh sangat. Jadi niat cetong. Dalam mazhab Syafi'i ni pun dah kadang-kadang ada benda pelik juga. Sebab tu kita kena tahu bila ngaji hadis ni biar terbuka fikiran, biar beri sikit, jangan duduk beku gitu, tak boleh. Sebab apa? Kalau kita beku, kita nak suruh comel macam lah kita ni. Molek macam, betul macam. Kena sokmo, lebih sokmo kita. Tak boleh. Lagu tu kena tengok kata orang lain. Dengar kata orang lain. Misalnya, kalau akan datang kita akan jumpa ni, Bukhari kata orang perempuan kalau main kotor pun tak apa, pegang Quran, baca Quran pun tak apa. Syafi'i kata tak boleh. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, adalah Quran misalnya bubuh ketan. Quran ni besar ni bubuh ni. Kita niat bawa gun ni bukan bawa Quran, tak apa pula dia. Ada biasa niat lagu tu. Kalau bahkan pekoh ni, ulama pekoh Syafi'i dia kata kalau kita bubuh jarum dalam Quran tu, sebatai jarum, kita niat bawa jarum, tak apa pula walaupun mari kotor. Tapi kena niat gitu. Itu helah dia. Bukhari kata tak payah semua tu. Tak payah semua tu. Nanti kita akan jumpa siapa tepat dia. Lagu mana alasan Imam Bukhari yang kata boleh tu. Jadi mudah luahlah kepada orang perempuan. Tidaklah kata orang perempuan ni jadi kurang, orang lain boleh mengaji Quran dia tak boleh, orang lain boleh pahala dia tak boleh. Banyak perkara kurang. Lepas pada tu banyaklah orang lain-lain lagi nya. Hikmat dia nya kita bincang semula lah tu. Cuma di sini nak cerita yang jelasnya Sayyidina Uthman ambil daripada situlah. Ulama-ulama lain dalam mazhab lain kata tak apa belaka. Ni jadi kau was-was. Sebab tu hak was-was ni ramai mazhab kau. Cuba ya. Syafi'i lah. Bukan kita anti Syafi'i. Dah tak ada gapo, boleh dia tu boleh. Kalau ikut betul-betul tak apa lagi, tapi cara dia tu menyebabkan jadi orang was-was. Misalnya saat ni, orang was-was agak dia ambil tu, cebok tu macam betul.
Dah makan titik kan. Dalam beledit. Cebok tu gijau. Kan susah tu. Susah. So nak masuk niat tu kena mula-mula. Mungkin misalnya semaya. Cuba tengoklah orang was-was lagu mana. Betul. Dia rendai tu muka dia dalam kolor tu. Kalau ada kolor, bukan main selai. Kita kata apa selai ni nak pergi masuk niat tu. Tengok. Kan susah. Bukhari, Imam Abu Hanifah kata tak ada dalam Quran yang sebut niat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tu yang ada. Kalau pakai lagu tu senang, tak ada dah masalah was-was. Kepada orang was-was tu, sekurang-kurang je. Kau jadi was-was dia, kau subur was-was dia. Lepas tu Allahu Akbar pula ada. Banyak tepat tu. Dia berat hak tu. Apabila berat tu, jadi orang was-was berat benar lah. Tengok. Sebab tu cuba kita tengok pergi keluar negeri. Mana ada nampak orang was-was? Tak ada. Jarang benar. Kita ni dok. Ada kalanya kau ngaji kau was-was. Kau was-was. Itulah benar. Padahal dalam hadis ni terang. Setengah-setengah orang dia kata, tak boleh pakai hadis. Apa tak boleh pakai hadis? Hak Nabi sendiri. Hak Sayyidina Uthman benar buat. Tak boleh pakai. Kerana mazhab kita tak terima hak tu. Tak boleh lagu tu. Tak kena tu. Hak tu yang ulama kata boleh jadi kita rosak akidah ni. Kalau kita bermazhab ni tak kena gaya. Siapa hak hadis hak tu kan pun kita tolak. Kalau hadis tu sudah mansuh lain cerita. Kalau hadis tu apa-apa lah kita kata dhaif pun lain cerita. Ni dak. Kalau tak ada ulama hak besar-besar pakai mazhab tak ada pakai boleh kira juga. Ni berapa ramai hak pakai lagu tu. Pun kita tak saya pakai semacam. Kita kerah dengan cara kita. Kita kata kita tak pandang hak tu. Nak pandang mana dah kalau tak ngaji. Kalau tak ngaji, duk ngaji lagu tula. Duk ngaji perukunan tu semacam. Nak pandang mana? Ngajilah. Kalau kita ngaji sekolah pun ada tingkatan dia. Kau naik. Ni orang kita golai nak maju, tapi agama tak boleh maju. Golai nak maju. Nego kau gapo nak maju. Tapi kalau agama tak boleh. Waktu pada perukunan. Dia kata ada setengah orang tu pegang gitu kan. Bergeraklah lagu tu. Sedangkan orang pakai mana-mana. Dalam bab ni jelas sebut gitu. Nabi SAW tak sewi celuk tadi. Sebab kita kata lah, hak jumhur ulama kata sebab takut celuk tu takut najis. Dia jadi najis lah. Tapi kalau tidak najis, kita yakin tidak najis, tak apa, tidak jadi najis air tu, celuk pun. Cuma atas dasar beringat, bercermat dan untuk menjaga kebersihan itu saja. Lepas tu bab ghaslir rijlain wala yamsahu 'ala al-qadamain. Ini bab basuh kaki dan tidak boleh menyapu kedua-dua. Imam Bukhari sebut. Jadi lepas pada ni baru dia sebut bab qoma. Basuh kaki dulu. Dia bukan saja ni. Dia bukan saja. Dia nak ayatnya tertib dalam wuduk ni bukan wajib, bukan rukun. Kalau buat memang lebih molek. Tapi kalau tak buat apa sah dari segi pekohnya. Dari segi pekohnya. Ni pekoh dia ni, nak pekoh dia ni. Sah dia nak ayat tu tak ada tertib. Yang keduanya kaki ni apa wazifahnya? Apa haknya dalam air semaya? Haknya ialah basuh bukan sapu. Kepala sapu, kaki bukan sapu tapi basuh. Dia nak ayat tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia nak tolak pendapat Syiah orang sesat. Sebab Syiah kata air semaya tak sah kalau tak sapu, kalau basuh tak sah. Itu mengikut Syiah. Mana kita nampak Imam Bukhari ni luah, dia tahu mazhab aliran yang salah, yang tak betul pun hak dakwah Islam ni pun dia tahu. Dia ambil kira, dia nak tolak juga tu. Ahli sunnah tak ada siapa pun kata boleh sapu. Kalau tidak pakai khus lah. Kalau pakai khus tu lain cerita. Kalau pakai kasut ke, pakai selipar ke, kena basuh. Pakai stocking ke, kena pecah basuh. Tapi kalau pakai khuf lain.
Syiah pula kata kalau basuh tak sah air semaya. Bila tak sah air semaya, maya pun tak sah. Kaki mesti kena sapu. Hak ni tak boleh taqiyah, kata dia. Hak ni tak boleh taqiyah. Parok main dengan Syiah ni kan. Hak lain semua boleh taqiyah. Taqiyah ni boleh pura-pura lah. Pura-pura, wak lolok. Boleh. Sehingga seorang imam tu, dia boleh kata aku tak imam. Dia boleh. Padahal imam tu wajib tu, Allah lantik dia. Kena tak sepan Nabi lah imam. Sepan Nabi. Tak ubah seperti Nabi. Mengikut ajaran Syiah, imam-imam ni. Imam tu boleh. Dia tak ngaku dia ni imam. Boleh. Boleh tak? Pasal apa? Pasal taqiyah. Atas rasa taqiyah. Semaya di belakang ahli sunnah, kalau lebih molek, kalau lebih besar pahala, sebab belakang semaya di belakang Nabi dalam saf pertama. Tapi kalau semaya secara taqiyah, boleh pahala lagu tu. Kalau semaya tidak taqiyah, tak sah semaya. Sebab kafir kita ni, ahli sunnah ni kafir. Tapi kalau semaya dengan taqiyah di belakang ahli sunnah, boleh pahala besar. Molek buat lagu tu. Supaya apa? Supaya dia terkeliru dengan kita, kata dia. Dia nampak kita ni serupa dengan dia juga. Mudahlah kita nak tipu dia. Itu cara dia. Tapi bab ni tak boleh taqiyah, dia kata. Bab sapu kaki ni tak boleh taqiyah. Hak ni mesti kena sapu. Dia nak bui tak serupa dengan ahli sunnah tu. Hak ni dia kemah hak ni. Bab ni tak boleh taqiyah. Tapi pelik juga. Hak tu hak dia kecek lah. Hak kita duduk baca dalam kitab dia tidak lagu tu. Hak kita duduk baca dalam kitab dia, dalam Tahdzibul Ahkam, Istibsar gapo, dalam kitab hadis dia nya tidak lagu tu. Iaitu misalnya Fatimah pernah cuah air pada Nabi SAW ambil air semaya. Nabi ambil air semaya, dalam kitab dia bila sampai kaki tu Nabi pun basuh. Fatimah je cuah air. Dalam kitab-kitab tu dia kata Nabi SAW buat gitu ni tak ada kena lain melainkan taqiyah. Boleh pula taqiyah pula. Tadi dia kata tak boleh taqiyah dalam bab ni. Situ dia kata taqiyah pula. Masalahnya kita kata Nabi nak taqiyah buat gapo? Siapa dia nak letak atas tekuk dia tu pedal? Kalau tidak basuh aku pancung. Siapa dia? Tak ada orang lain. Fatimah tu anak dia. Mana ada orang lain nak menasabah, ada orang lain tak menasabah tu. Fatimah tu kalau mengikut Syiahnya sepahaman dengan dia lah. Jadi kalau dah sepahaman dengan dia, semua sepahaman belakang Nabi pun sepuluh dia juga. Apa ya basuhnya? Basuh ke dia? Pada sapu sajalah. Dan kalau sapu tu mesti siapa tak sah air semaya. Mana Nabi pun buat kerja tak sah juga air semaya. Jadi semaya Nabi lagu mana? Dia terpaksa, dah tak boleh pergi, dia kata taqiyah. Situ. Teruk. Orang hak tak biasa dengan Syiah dia tak tahu. Teruk secara mana Syiah ni? Kita hak biasa dengan Syiah ni kita tahu. Lagu tu lah teruk tak teruk dia. Imam Bukhari tahu benda ni. Jadi dia kata kaki ni kena basuh, tak boleh sapu. Tak boleh sapu. Sapu tak sah air semaya. Sebab apa? Dalam kitab kita tu memanglah. Dalam kitab kita ni hadis ni. Hadis ni. Nabi SAW tengok sahabat dia daripada jauh. Tak nampak gaduh-gaduh Nabi air semaya ni. Mungkin waktu asar nak habis ni. Pakai sapu-sapu gitu. Nabi tepik. Hei. Derahlah dia duduk jauh lagi. Dia tak boleh belakang tu. Api neraka tu kata dia. Tu boleh ke neraka? Kalaulah sapu ni boleh, apa sampai ke neraka? Ini menunjukkan kena basuh molek kaki tu. Sebab tu ada ancaman seberat tu. Dan Nabi SAW saat ni kita sebut dalam kitab Syiah sendiri berbasuh kaki. Dia tak sepakat hak tu pasal serupa dengan kita. Dia pakai hak lain. Dia kata apa nak pakai hak tu? Pakai hak lain. Tak serupa. Banyak perkara dia tak serupa dengan kita. Sehingga tukar habis. Kalau orang yang reti sungguh Syiah, sehingga dia akan nampak tak ada satu benda serupa dia dengan kita. Tak ada. Walaupun ada kalanya dia dakwa dia serupa dengan kita. Dia kata ngadak kiblat. Dia kata dia puasa serupa dengan kita juga, sembahyang serupa dengan kita juga, ngocak serupa dengan kita juga. Tidak lagu tu. Tapi kita tidak nak bicara tu. Tengok nota 35, tujuan Imam Bukhari mengemukakan bab ini dan hadis di bawahnya ialah untuk menolak pendapat golongan yang mengatakan tidak wajib membasuh kaki dalam wudu. Malah sudah memadai dengan menyapunya.
Imam Bukhari nak tolak itulah tujuan dia mari bab ni. Dan bab ni nak royak basuh kaki, tidak sapu. Imam Bukhari nak isyarat kepada kekeliruan golongan ni. Ya, dia kata keliru ni apa? Puak-puak ni dia kata, tengok dalam Quran, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Dia baca lagu tu, bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum ilal ka'bain. Mana sapulah kepala dan kaki kamu hingga ke buku lali. Dan ni. Sepatutnya dan itu dia merujuk, kita panggil dalam istilahnya ataf kepada hak dekat lah. Tuhai royak basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, tu hak basuh. Lepas tu dia royak hak sapu. Hak sapu ni kepala, lepas tu kaki pun kena sapu-sapu lah, kata dia. Sebab kaki ni disebut basuh ni selepas daripada sapu kepala. Kalaulah kaki ni kena basuh, sepatutnya dia cerita lepas pada basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, lepas tu basuh kaki sampai ke buku lali, lepas tu baru sapu kepala. Tuhan tidak kata begitu, kata dia. Tengok. Sebab itulah kalau kita main dengan puak-puak Syiah ni, bahaya besar. Bahaya besar. Kalau puak-puak orientalis kita tahu dia tak percaya pada agama kita. Dan dia tidak guna ayat-ayat lagu tu nak berhujah. Sebab dia tak maya dulu lagi, tak ambil maya dulu lagi. Tak sibuk benda-benda lagu tu. Tapi kalau Syiah, dia mari ayat, dia bahas lagu saat ni. Kita tak erti dekat tengah-tengah. Betul juga ke dia? Kata. Lepas tu memang ada qiraat pun. Qiraat mutawatir juga. Wa arjulikum. Jadi kalau wa arjulikum, wa tu ataf, kita kata kepada ru'usikum tu. Mana sapu lah, kena sapu. Kenapa tidak sapu? Dalam Quran suruh gitu. Tapi kalau kita tengok Quran, ada sebar lah. Ni dah. Wa arjulakum, baris tu bagi atas, tak ada bagi bawah. Tak nyebut dua pun tak. Bagi atas sah, bagi bawah sah. Tak. Sebab hak lebih ramainya qari-qari ni semua hak lebih ramainya, walaupun ada juga hak kata lagu tu baca bagi atas belakang. Kalau baca bagi atas bermakna hak ni termasuk kena basuh juga. Sebab waw tu dia atah kepada hak sebelum pada tu. Wujuh hakum tu. Dia atah situ. Atah kepada wujuh hakum. Mana kena basuh. Lepas tu apa letak sini? Apa letak sini? Tu dia. Letak di belakang sapu dia apa? Dah kalau lagu tu. Dia bahas lah. Panjang benar kalau hak ni. Kalau nak bahas. Panjang benar. Dia kata gini, kita kata gini, dia kata gini, kita kata gini. Panjang lah. Jadi rekah ceritanya, kita kata kalau kita terima hak baca bagi bawah sapu, nak ayatnya kaki ada kalanya disapu, iaitu pada ketika pakai khuf. Pada ketika pakai khuf. Tapi tangan ni, kalau nak basuh tangan ni sejuk setara mana pun tak boleh. Tak boleh nak sapu atas baju kok ke, longkok ke apa ke. Tak boleh. Baju sejuk tak boleh. Hak ni kena. Sebab tu. Sebab ada ketikanya boleh sapu. Bahkan sunnah Nabi sapu. Syiah tak boleh pula sapu. Kalau pakai khuf tak boleh sapu pula. Tak boleh. Dia kata bid'ah tu kata dia. Mereka ahli sunnah belakang sapu khuf tu kata dia. Kena sapu kaki. Kalau pakai khuf pun kena pecah khuf tu, sapu kaki. Tak boleh sapu atas khuf tu. Padahal hadis sapu khuf ni mutawatir mengikut kita. Dia tolak main-main ya. Tolak main-main. Kita kata kalau ia pun baca bagi bawah tu atau kepada situ pun ada keadaan-keadaan tertentu. Dengan tidak meninggalkan hak baca bagi atas, hak tu hak dalam kebanyakannya, hal kebanyakannya iaitu basuh. Tapi ada keadaan tertentu mana kita boleh sapu, iaitu pada ketika kita pakai khuf. Kita tahu mana gitu. Tengok Nabi buat lagu mana. Dalam hadis. Dalam hadis lagu tu. Kalau dia pakai kasut pun, dia ambil air semai, akan rata kita akan jumpa. Dia tak pecah kasut pun. Dia basuh juga kaki dia. Padahal kita kata dah tak saya pecah, nak pakai sapu lah. Dah. Tapi kalau khuf dia sapu. Dah ada hadis banyak. Sebab itu kita merujuk kepada hadis. Dari segi itu. Lepas tu kalau nak bahas dari segi nahwu, dari segi gitu gini memang panjang lah. Dan hak kita duduk buat tu memang betul. Hak lebih kemahnya dari segi bahasa Arabnya gitu.
Apalagi Nabi SAW sendiri pun buat gitu. Bagi kita hak senangnya, untuk orang ramai ni, Nabi SAW buat gitu. Sesat. Lepas tu kalau kita nak tengok dari segi hikmah, apa yang letak suku tu? Dia nak ayatnya, mengikut ulama-ulama kita, dia kata hikmah air semaya ni anggota dia ada 4. 1 hakim, 2 ni basuh muka, itu hakim. Basuh tangan, itu mahkum, dia panggil. Sapu kepala, hakim. Basuh kaki, itu mahkum. Itu kaedah dia. Yang pertama, mutlak, makna tanpa qaid. Ini itu segilah, tanpa qaid. Yang kedua begitu juga. Yang pertama mutlak, tanpa qaid. Tapi yang kedua ada qaid. Dia nak ayat hot. Sebab itulah Quran ni, yalah kalau kita ngaji kau banyaklah, luahlah. Gini, sesuatu benda bila kita tengok, bila kita terhidup, bila kita nak makan, kita buat kan? Tu hak tabi'i, kejadian manusia. Kita buat kan? Kita nak ambil kan? Ni tengok air, je ni, ambil. Adakah sepak dengan kaki? Tonyoh dengan kepala gitu kah? Tak. Bila kita nampak sesuatu benda tu, kita nak. Bila kita nak, kita buat kan? Kita ambil dengan tangan. Tak ada ambil dengan kaki. Kalau tak ada tangan, ada lah. Boleh jadilah. Lagu tu lah. Itu dia. Dia, Allah SWT nak cerita tabiat, kejadian anggota wuduk ni, dia ada 2 macam. Muka, inilah sebagai hakim, inilah sebagai penentu, yang pencetus, yang mendorong kepada kita nak ambil. Duduk pada muka tu lah. Hidungnya, matanya, semualah duduk pada muka. Maka kita nak ambil. Kita pun ambil dengan tangan. Basuh muka, faghsilu wujuhakum. Dia tak kata sekat mana, wujuhakum, gitu. Maknanya hak ni hak asas. Hak ni hak hakim, orang panggil penentu. Ini pendorong. Hak tangan ni, ini yang bekerja. Yang bekerja. Yang bekerja. Jadi tangan dengan qaid. Apa dia? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan hingga ke siku. Dia ada sebut tu. Hingga ke siku. Ada sebut tu. Maknanya dengan qaid, tidak kata basuh tangan gitu saja, tak. Sebab basuh muka, dia tidak kata begitu. Basuh tangan hingga ke siku. Makna ada hingga. Bila ada hingga dalam kaedah bahasa Arab ni, dia makna perintah itu perintah berqaid. Hak berqaid ini hak berqaid, hak kena ikat. Qaid ni makna ikat. Hak kena ikat ni dia mahkum, bukan hakim. Yang diperintah, yang dikuasai, bukan yang menguasai. Begitu juga sapu kepala. Kepala. Ni 2 dia kapuh. 2 ni. Gu dia kepala dengan kaki. Bila kepala mari dalam kepala kita, hak mari dalam kepala kita ni, kita buat boleh langkah jauh perginya. Hak kita tengok dekat je. Hak kita boleh hidup dekat. Hak kita boleh makan ke boleh kecak dekat. Kalau jauh tak boleh. Tak bau kalau jauh. Tak sapa dengan tangan tu. Hak tu. Tapi kalau hak fikir dengan otak, orang nak rancang, nak berapa bank, guna ke apa tu? Dia tak guna mata, hak tu guna fikir kan. Dia rancang gini-gini. Bila dia nak buat tu, dia kena langkah jauh. Hak langkah jauh ni asal daripada fikiran ni kau dia kaki. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Hak tu tanpa qaid, sapu kepala. Tapi bila kata kaki, kalau nak kata sapu pun, sapa ke buku lali. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ada ila, serupa dengan basuh tangan tadi, ila al-marafiq. Hak ni ila al-ka'bain, ada ila. Maknanya hak tu dia dengan qaid. Itu hikmahnya. Ulama kata, apa yang Allah SWT sebut itu? Itu antara hikmahnya. Bukan maknanya nak rayak je kaki tu kena sapu, dak. Kaki kena sapu, dak. Itu seperkara. Soal lagi hikmahnya. Hikmahnya nak rayaknya, 2 anggota ni penting. Mana? Muka dan tangan. Nak tahu mana penting? Tak penting. Tengok ketika tayamum mana? Cuba je. Muka dengan tangan.
Ada kaki? Tak ada kaki. Kepala ada? Tak ada. Maknanya hak ni hak utama dalam Islam. Sebab tu dia letak situ. Dua kapuh tu. Lepas tu hak sapu kepala dan kaki, hak ni dua hak kemudian. Maknanya pada ketika ganti wuduk tu dalam tayamum tu, hak dua kemudian ni duduk. Sebab tu dia sesuai duduk kemudian. Dua tu. Kalau Allah SWT letak basuh kaki tu sekali, sesoalnya dalam tayamum ketika ganti wuduk tu dia kena tiga-tiga tak? Kena sapu tiga. Sapu muka, sapu tangan, sapu kaki. Siapa dia kata lagu tu? Tu hikmah dia. Banyaklah lagi perbincangannya, panjang. Kalau nak bahas dari segi bahasa, dari segi gotong itu panjang lah. Boleh jadi ngatuk pula pada sekat tu nak ayaknya begitulah cara Bukhari ni. Dia banyak maksud dia. Kadang-kadang dia buat tajuk dia nak kritik, nak tolak tu. Hak tu kita tak boleh pakai, hak tu tak betul. Ada kala dia nak royak hak ni lebih utama daripada hak ni. Ada kala dia nak royak gini mengikut hak dia fahamnya, bukan sebagai rukun. Tertib itu hak molek saja, bukan mesti. So air semaya tu kalau tak ada tertib pun, lepas tu dia mari pula baru kumur. Bab berkumur-kumur dalam berwudu. Berkumur-kumur dalam berwudu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zaid menyebut perkara ini daripada Nabi SAW. Dia ambil daripada Nabi SAW. Lepas pada tu dia mari hadis Uthman tadi. Hadis Uthman tadi juga, hadisnya sama, tetapi hak ni dia mari kemudian. Padahal dalam perbuatan kita qoma tu dulu. Dalam hadis ni pun sebut qoma dulu. Hak ni nak ayat sunnah hak Nabi. Tapi hak sebenarnya kalau nak kira dari segi rukun, dia tidak termasuk tertib. Hak tu je nak ayat. Jadi kalau kita qoma kemudian pun sah juga. Bagi dia lah, mazhab dia. Kita tak sepakat, hal kita. Tak apa, bebas. Tak ada siapa dia paksa. Ini masalah furuk. Kita tak boleh memperkecilkan, memperlekehkan orang lain. Tak boleh, masing-masing. Kita nak kata tertib ni rukun seperti Imam Syafi'i, dan orang yang sependapat dengan dia, lah buat lagu tu. Memang hak lagu tu pun hak lebih molek pun. Orang lain pun kata lagu tu, hak tidak kata gitu pun dia kata molek juga. Molek juga kalau buat gitu. Cuma sekarang ni Imam Bukhari nak royak mazhab dia dari segi fiqh. Fiqh ni dia kena royak lah benda-benda lagu tu. Hak bab sunat tu suku, hak tu sunnah Nabi tu suku. Tidak semestinya kalau Nabi buat sesuatu lagu tu mesti kita kena buat lagu tu. Tak mesti. Boleh jadi kita boleh buat lagu lain, asalkan benda asasi yang ada di dalam hak dia buat tu, yang perlu kita buat tu ada, kita buat cukup. Supaya juga di sini berkumur dalam berwudu. Itu maksud, barulah kita faham cara Bukhari ni. Kalau kita duduk main kata Bukhari ni buat tak teratur, nak nampak lah. Hak tu lah buat Syiah ni dia marah benar dengan Bukhari. Hak nombor satu sekali dia nak marah Bukhari. Dia orang belajar Bukhari ni nombor satu sekali dia paling marah. Pasal apa? Akan benci ke dia jadi. Benci ke dia. Rahsia dia terbongkar banyak. Rahsia dia terbongkar banyak. Kita akan jumpa, akan ada banyak lagi Imam Bukhari kritik. So. Nampak Imam Bukhari ni dia tahu Syiah ni tak betul. Hak ni kena tegur, kena royak. Dan hujah kitanya ada hadis cukup. Dia paling tak suka dan dia kata Imam Bukhari ni nyayuk. Itu pokok Syiah kata. Apa? Lagu sana ni apalah kata dia. Orang koma dulu, lepas tu baru isap air ke hidung. Lepas tu kaki ni kemudian dia tengok kocak kata dia. Nyayuk kata dia. Dia kata gitulah, dia kata nyayuk. Macam-macam lah. Dia tuduh Bukhari ni, dia kata nasibilah, orang benci kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Dia kata lagu tu, dia kata sajalah. Padahalnya tak ada semua tu. Padahalnya Imam Bukhari benci ke dia. Bukan benci kepada keluarga Nabi ni, tak ada kena-mengena. Dia tu dakwa cinta kepada keluarga Nabi, tapi sebenarnya dia ubah hak keluarga Nabi bawa begitu banyak, jadi buruk ajaran itu. Jadi tak ada hak model. Keluarga Nabi tu jadi macam Tuhan. Mana seperti Nabi Isa tu. Kalau lah dalam Quran pun ada sebut. Dalam Quran pun ada sebut, saya esok Tuhan tanya, bagaimana kau buat ni nak sembuh kamu? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Tu ayat. Tuhan tanya lagu mana?
Dia kata ketika aku ada tak apalah, boleh tengok lah buat-buat ni. Tapi bila aku tak ada, kamulah yang menjadi pengawalnya manusia ni. Lagu mana? Pengikut hak dakwa ikut Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan lah macam-macam. Tuhan tanya saya, "Semua ajar lagu tu?" Tak. Tak pernah ajar. Supalah Syiah lagu tu. Dia kata Nabi muta'ah lah, Nabi macam-macam. Bukan-bukan. Hak keluarga Nabi, anak cucu Nabi pun lagu tu juga. Kononnya mereka tu ajar mereka tu Tuhan, anak tu mempunyai sifat-sifat Tuhan lah. Mereka mempunyai sifat-sifat Nabi lah. Pelik-pelik lah ajaran itu. Padahal pernah ke mereka tu ajar gitu? Tak ada. Supaya Nabi Isa tak ada beza. Supaya Nabi Isa. Jadi hak lagu ni susah. Pasal apa? Dia dakwa Islam. Lepas tu dia beramal ambil Ismail juga. Ambil Ismail Umayyah juga. Tu jadi keliru tu. Jangan kita terpengaruh. Imam Bukhari semua dia bagi peringatan ni. Sebab apa? Benda hak ni tak betul. Puak-puak ni puak-puak yang menyeleweng. Paling ringan kalau kita kata dia tidak sesat, tidak kafir pun, dia ahli bid'ah. Tu paling ringan. Tertuduh tu ahli bid'ah. Sebab apa? Terai-terai sunnah Nabi dia tinggal main-mainnya. Misalnya sapu khuf. Begitu banyak hadis dia tinggal. Tu ahli bid'ah. Paling ringan. Lepas tu juga macam-macam lah peringkat tu. Dengan sebab itu Imam Bukhari tekan sangat. Dan kalau pakai buah dia kak, dia kritik lah. Antara hak dia kritik tu lah, ni Bukhari ni tak teratur. Sedangkan kalau dia baca hak ulama-ulama kita kak, boleh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bahkan hak di situ tu letak seni dia. Kalau kita boleh kritik letak tak teratur lagu ni, menunjukkan tak boleh. Quran boleh kritik juga kalau lagu tu. Quran nak katakan saat ni duk kecek golai lah. Tak ada buat dalam bab-bab. Boleh kritik juga kalau nak kira. Dengan sebab itu tak boleh. Dia buat anti hadis kau Syiah ni, dia kata dia percaya kepada Quran. Tetapi kalau lama-lama Quran tu pun dia tolak ke tepi. Situ perginya. Quran tu pun dia ke tepi. Dia bukan tolak hadis saja. Quran tu pun. Tapi dia tidak ngaku mula-mula ni. Dia tidak ngaku. Begitulah. Jadi hadis ni oleh kerana serupa dengan hak sebelum ni hadis Uthman tu juga. Jadi tidak ada huraian di sini. Dan kita sudah sampai kepada bab basuh tumit. Basuh tumit. Ibnu Sirin, tu cara Imam Bukhari tu. Basuh tumit, lepas tu basuh kaki dalam kasut. Tak boleh sapu atas kasut. Bila Imam Bukhari dia tekan sekarang tu dia main beberapa bab nak menyokong menguatkan lagi pendapat dia tu bahawa kaki ni kena basuh kok mana-mana pun tak boleh. Dia akan mari beberapa bab. Jadi nampaknya setakat itulah dulu untuk kali ini, wallahu a'lam. Saya buka untuk pertanyaan bersama ini. Terima kasih. Sunat itu sunat wuduk lah. Sunat wuduk. Dan dosa tu, dosa hak jatuh tu, dosa macam-macam lah pendapat ulama. Kebanyakannya mengatakan dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena taubat. Kena bertaubat. Dosa kecil akan terhapus dengan hak tadi. Dengan cara buat gitulah. Dan kita tak sebut tadi semaya tu kepada semaya yang satu lagi. Itu semaya mana? Katakanlah dia ambil air semaya, nak semaya zuhur. Ambil air semaya, semaya sunat wudu. Lepas pada tu katakanlah semaya zuhur. Kepada semaya satu lagi sampai asar tu lah. Mana dosa, mana ada dosa-dosa yang kita akan buat akan datang. Mana Tuhan kira hapus dengan hak tu. Besarnya pahalanya. Ini ayat kelebihan dia. Namanya bukan biasa sapu tu kan. Kalau stok kita tebal. Boleh sapu. Ini insya-Allah kita akan jumpa akan datang. Memang ada khilaf lah di situ. Ada khilaf. Al-mashu 'ala al-jawrabain. Ada tajuk dalam kitab-kitab hadis ada.
Sini juga ada lagi. Macam mana? Allah tidak akan mengampunkan dosa orang syirik. Orang syirik. Taubat dia ialah dia meninggalkan syirik. Kalau dia meninggalkan syirik, yang dia jadi Islam lah. Kalau dia tidak Islam, tak boleh. Kalau dia masih dalam lama kawin dah terwujud kepada alhamdulillah ayat Mana? tasawuf ya tasawuf dia kadang-kadang kita sama untuk lagi menunggu apa untuk mengikon kepada alhamdulillah itu lah lebih lagi kan kita bersyukur kita Hak tu kita kena tengok dulu sejauh mana ada takwilan kau tak ada. Kalau masih ada takwilan dan masih boleh pergi lagi, kita takwil lagi. Kalau jelas dia kata memang Tuhan sungguh kita ni, memang kita ni Tuhan, memang tu tak boleh pergi lah kalau lagu tu. Kalau maksud dia maknanya dia fana, dia royak, maknanya hakikatnya Tuhan saja, segala-galanya kita ni tak ada. Jadi dia tak khabar ke diri dia nampak Tuhan saja ni. Dia tuding kok lah maknanya. Kalau lagu tu mungkin boleh takwil lagi. sama dengan Hindu Ya. Sebab tu tak boleh pergi lagu tu. Tak boleh. Ajaran hak kebanyakan ulama kita daripada dulu sampai bila-bila pun ialah wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Allah. Kita satu pendapat yang boleh diamalkan masa-masa jam berapa hari pendapat ini terima amal sekali tidak masalah pendapat seorang saja pendapat yang boleh kita terima amal berapa hari Berapa hari? Tempoh. Tempoh. Ya. Dia ni banyak khilaf sangat, Tapi kalau Bukhari 19 hari. Mereka situ, Kalau Imam Bukhari 19 hari. Ada akan datang ni yang akan bincang dalam Bukhari ni. Lama. Tidak 3 hari sebab Syafi'i dah. 19 hari. Itu. Nak pakai hak tu pun tak ada galangan, tak ada duk ganggu siapa-siapa tu. Tak ada duk ganggu siapa-siapa. Lepas tu masalah kita dalam Abu Daud ni masalah jarak pula. Jarak. Kalau kubah kiri kota baru ni boleh dah jamak. Mengikut Abu Daud. Dalam Sunan Abi Daud itu Alasannya ada lah alasan dia. Dalam tu kita sudah bicara dah lah. Dan ramai lagi lah, bukan dia seorang saja yang berpendapat begitu. Itu dari segi jarak. Dia kira musafir dah. Sebab sebenarnya dalil yang terai daripada Nabi SAW dalam perkara ni tak ada. Hanya yang ada daripada sahabat. Ni kata gini, ni kata, sebab tu khilaf. Jadi bila khilaf ni, benda tu tidak mesti kita nak ikut mana-mana. Supaya yang kedudukannya ada khilaf. Cuma kita serah kuat tu, kita serah je. Hakikatnya tak tahu lagi. Kita serah. Seperti tu kata awak tak ada kanser, kita pun segar rasa. Hakikatnya tak tahu lagi. Betul ke tidak? Hak ni doktor kata ada kanser. Letih lah. Padahal belum tentu lagi boleh jadi darah hak periksa tu tukar dengan orang lain. Hak cek tu tukar dengan orang lain, boleh jadi. Itulah keadaannya apabila kita tak boleh cek sendiri. Apabila kita tak boleh tahu sendiri, supaya je atas orang royak. Kita suruh segar tak segar tu atas orang royak, atas kebiasaan. Sedangkan benda tu dari segi hak lebih kuat sangat, belum tentu lagi yang kita duduk pegang tu. Kalau selagi masih dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah, tak boleh duduk bala, tak boleh duduk kata kau tu kau ni, tak boleh duduk kata. Ikutlah, asalkan makna tak ada menyentuh orang lain, tak ada mengganggu orang lain. Tapi kalau dalam bab jenayah, kalau dalam bab gapo ke, hak hukum umum, kena pakai so, kajian kata tu kena pakai hak tu. Tapi kalau bab sana ni, orang ni nak buat lagu ni apa ganggu orang lain? Tak ada terjejas sikit abuk orang lain.
Kalau misalnya dalam bab zakat kau tu ni, kerajaan dia akan tentu lah kena. Hak ni kena. Ada pendapat awak kata zakat nego tak kena misalnya. Tak boleh. Kalau dia pakai zakat nego kena berlaku. Tak kira mu mazhab ke apa. Sebab apa? Hak ni ada kepentingan umum. Serupa juga dalam kes jenayah kau gapo kau, hak ni kata kena hukum, hak ni kata tak kena. Dia kerajaan kena pilih. Masalah kita sekarang pasal kita tak jalan hukum tu kan, jadi tak ada lah masalah tu. Hak mana hak sepatutnya nak pakai tu. Tapi kalau masalah hak individu saat ni masalah semaya saat ni gapo kan? Dalam Bukhari 19 hari. Lepas tu banyak lagi orang dia kata 4 hari, orang dia kata 10 hari, macam-macam lah adanya. Bukhari kata belah. Bukhari 19 hari. Dan hak 19 hari tu Ibnu Abbas. Di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Pendapat gitu. Wallahu a'lam. Saya ada dua soalan. Masih ada soal yang pertama, katalah kita pergi jamak pun jauh, kelompok untuk apa? 1%. Tapi kita saat 40% kita esok kalau buat hari ni kita relate lagi. Hanya kita masyarakat. Adakah masyarakat kita beli jamak juga? Maksudnya sebagai asal dengan doktor kita nak berasal ni, masuk pasal nanti kita nak jamak. Mana lebih baik jamak atau kita buat jamak? Pertama. Yang kedua, dalam jalan katalah kita singgah di satu masjid tu tengah solat zuhur. Lepas tu kita tunggu imam satu dan kita jamak asar pokok kita boleh. Adakah boleh lagu tu atau tak boleh? Pertama. Yang kedua, mana boleh? Setengah orang kata tak boleh kita tunggu imam tunang, kita buat pokok kita. Setengah kata boleh. Kita nak tahu yang hak mana hak lebih baik ataupun hak mana hak dia dalam masalah jamak saat ni, dia tidak kerana susah kau kita sibuk kau boleh jamak, tidak kerana musafir tu. Kita dalam relax pun tak ada kerja apa-apa pun boleh lah. Mana tidak kata dalam keadaan kita sibuk ada kerja hak maksud kita nak tidak syarat itu. Syaratnya musafir. Lepas tu kita penat kau letih kau tak cara, kita pergi kapal terbang kau gapo kau tak ada penat gapo kau tak cara, asal musafir. Kita sapa dalam masa semeta kau tak cara, asalkan dia kira jarak saat itu khilaf pula lah, banyak lah. Itu jawapan kepada yang pertama. Yang kedua dalam masalah nak mengikut tadi, itu ada khilaf, banyak khilafnya juga. Dia banyak khilaf sebenarnya. Dalam bab sembahyang saja ni khilaf 200 lebih khilaf. Bab sembahyang saja. Dah orang ni letak tangan sini, orang ni letak tangan sini, orang ni letak tangan sini, orang ni lurus. Hak tu pun apa dah. Macam-macam tu saja. Sembahyang saja 200 lebih khilaf. Jadi hak tadi berkenaan dengan hak tadi pun ada khilaf. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, sini luar. Syafi'i luar sini. Dia tak apa boleh berlaku. Kita ikut orang sembahyang tunang, lepas tu kita nak sembahyang jamak boleh. Lepas tu kita sembahyang musafir, kita tak apa, asalkan perbuatan yang sama. Asalkan perbuatan sama, niat tidak perlu sama. Tu Syafi'i luas itu. Katakanlah kita ingat kau dia jamak, dia sembahyang 2 rakaat, tahu-tahu dia sembahyang 4 rakaat. Tapi sembahyang 4 rakaat boleh jadi jamak ni tidak semesti qasar. Kita mana ketahui tu, maknanya kita turut di belakang dia. Katakanlah dia tidak niat jamak, dia sembahyang apa nama ni tunai lah, hak biasa lah. Kita kata kita turut dia, jadi kitanya niat qasar. Kalau Syafi'i qasar, lepas tu jamak. Bila dia bangun pula, kita kena mubarakah lah, kita beri salam, lepas kita sembahyang sendiri kita. Gitu boleh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kita nak sambung dengan dia pula. Saat ni kita beri salam dah, kita sambung pula dengan dia untuk buat yang kedua. Niat dia lagu lain, kita lagu lain, tak cara. Dia 2 rakaat pula, kita pun 2 rakaat juga, pun boleh, asalkan perbuatan itu sama. Itu yang penting. Tapi kalau mazhab Malik, Hanafi apa tak boleh. Dalam bab saat ni tak boleh. Kita kena pastikan dulu dia mayat apa. Kalau dia niat kena serupa. Kalau dia sembahyang mukib,
Tidak musafir, kita nak semayang cara musafir tak boleh. Kena tengok gitulah. Jadi hak lebih moleknya kita jagalah khilaf tu. Jaga khilaf mana kita buat sendiri lah. Buat kita lah, hak tu lebih molek. Sebab dengan kita buat gitu, kita jaga khilaf tadi. Sebab demo tu kata tak sah lah. Tak boleh. Usah ke hak tu. Hak semayang lain-lain pun semayang. Kalau seorang tu beriman dengan tu iman, dia masbuk lah. Dia makmum ni. Bila iman tu selesai, makmum lain nak mari nak ikut dia tak boleh. Syafi'i tak apa. 10 jujur. No, tak apa. Luas dia situ. Luas Syafi'i situ. Niat tak serupa, tak apa. Sebab tu ramai orang kita buat kan bulan puasa kan, tapi tak usah buat lah. Nak ayatnya ada orang buat, jadi ada kau jalan, ada memang ada jalan. Orang sembahyang tarawih, dia duduk sembahyang qada. Tengok kan tak serupa kan. Tu imam tu 2 rakaat dalam sembahyang tarawih. Ketika dia qada zuhur mestilah 4 rakaat. Bila tu imam beri salam dia bangun. Tak apa, dia tahu dah tu imam tu niat lagu lain kan. Tak apa, Syafi'i tak apa, fiqh dia tak apa. Pada isyak lah. Pada isyak tadi. Dia qada ke apa pun boleh. Qada subuh ke boleh. Dia tak apa. Berbeza niat tak apa, asalkan perbuatan tu sama. Tu imam rokok kita rokok. Tu imam sujud kita sujud. Ikut dia. Tapi apabila tak serupa dengan kita, kita kena beza lah dengan dia ya. Itu Syafi'i. Tapi kalau hak lain tak boleh. Tak boleh lagu tu. Jadi hak moleknya kita melera orang lain lah kata. Melera orang lain iaitu kita buat suku lah. Kalau kita tu ramai, kita boleh jemaah pokok kita jemaah. Tak tu lebih baik. Wallahu a'lam. Musafir katalah anak-anak guru itu balik ke kampung kan, dia kena musafir. Kalau dia sudah duduk tetap sana dan dia balik tu sebagai sementara, musafir. Yang kedua berasal pada Ustaz dan Umar untuk yang depan kuliah kita di Kawati. Dan satu lagi malam ini masih berpeluang untuk menyumbang kepada Berkosa. Hanya dalam masih ada lagi. Jadi siapa yang mau dia pasal itu.